Baik, salam sejahtera saya ucapkan kepada guru-guru dan murid-murid di Sekolah Menengah Kebangsaan Negeri Sebanting. Bertemu lagi kita dalam slot yang terakhir ya. Harap tidak berasa bosan dengan penyampaian ini saya. Dan pada hari ini kita akan fokus pada kelima-lima bahagian yang ada dalam kertas 2. Okay? Kertas 2 bahagian A. Okay? Boleh tak beritahu saya, apakah dimasukkan dengan bahagian A kertas 2? Boleh tak beritahu saya? Kertas 2 bahagian A dinamakan sebagai bahagian apa tu? Kertas 2 bahagian A, juga nak beritahu kamu bahawa kertas 2, yes, tahniah. Kertas 2 bahagian A ialah bahagian sistem dan aplikasi bahasa. Okay? Sistem dan aplikasi bahasa, bahagian A 35 markah. Okay. Sebagaimana kita semua sedia maklum, dalam bahagian A ada sistem dan aplikasi bahasa ni ada 35 markah. Jumlah markahnya 35, tetapi setiap ceraian soalan tu tidak tetap. Bermakna soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4, soalan 5, pembahagian markahnya tidak tetap. Tidak tetap tetapi dalam kombinasi 35 markah. Cadangan masa yang perlu yang diluangkan untuk bahagian ini hanyalah 45 minit sahaja. Okey, 45 minit sahaja ya. Dan kita ada soalan pertama, soalan morfologi, soalan kedua ialah soalan sintaksis, soalan ketiga ialah soalan penyuntingan, soalan keempat ialah soalan bahasa Melayu standard dan soalan kelima ialah peribahasa. Boleh tak pelajar-pelajar beritahu saya soalan manakah yang selalu mencabar anda ataupun menjadi cabaran utama kepada pelajar untuk skor dalam kertas bahasa Melayu? Boleh saya tahu soalan mana yang menjadi cabaran kepada anda? Ada pelajar kata soalan 4, okey. Tapi tak apa, jangan risau, kita akan bincang satu persatu ya. Okey, kebanyakan murid kata soalan 4 bahasa Melayu standard. Tak tahu kenapa. Jom kita lihat soalan yang pertama, iaitu soalan morfologi. Soalan morfologi merupakan satu kajian tentang ayat. Kalau sintaksis, kajian tentang ayat, tetapi morfologi ialah kajian tentang kata. Oleh sebab kajian tentang kata, maka pelajar-pelajar diuji untuk mengenal pasti kata yang terdapat dalam petikan dan bukan petikan. Bukan petikan ni bermakna dalam bentuk ucapan atau laporan ataupun apa-apa saja bahan yang berkaitan yang boleh diuji dalam peperiksaan. Sebenarnya tak semestinya soalan dalam bentuk petikan ya. Boleh dalam bentuk apa? Boleh dalam bentuk ucapan, penulisan khas, cerita, macam-macam boleh terjadi. Maka pelajar harus diuji dengan pelbagai jenis soalan, barulah pelajar-pelajar ada kematangan untuk menghadapi pelbagai jenis soalan yang berbeza. Okey ya, rasmi, tidak rasmi, pelbagai bahan grafik. Walaupun pelbagai bahan grafik, tetapi grafik itu ada ayat-ayat yang pentinglah yang boleh menguji pelajar. Tengok, berikan perhatian ya. So kalau dalam kertas 2 ni, bahagian A ni, dia ada bahagian sintaksis ni, pelajar-pelajar harus tahu soalan pertama ialah soalan yang penting, iaitu soalan morfologi. Apa yang perlu diberikan perhatian oleh pelajar ialah arahan bahan. Arahan bahan di sini bermakna apakah bahan yang diuji? Petikan. Ini bermakna semua perkara ini ialah petikan. Keseluruhan ini ialah petikan. Arahan khusus ialah 2 kata kerja dan 2 kata adjektif. Bermakna pelajar-pelajar diminta untuk menyenaraikan. Kena penting ya. Arahan khusus ialah menyenaraikan. Bermakna pelajar mesti menyenaraikan sebelum pelajar menulis ayat bagi perkataan tersebut. Ada pelajar yang tidak menyenaraikan dan membina ayat, tapi dia pun tidak menggariskan ayat tersebut. Macam mana guru nak memberikan markah kepada kamu? Oleh sebab itu pelajar mesti menyenaraikan jawapan dahulu. Okey? Baik, kemudian kita ada arahan tugasan, iaitu kedua kata kerja dan 2 kata adjektif. Bermakna pelajar harus mencari kata kerja dan kata adjektif. Kemudian dari segi arahan jawapan, bermakna kita harus membina satu ayat kita sendiri
tanpa merujuk mana-mana bahagian dalam kertas 2. Ini bermakna walaupun soalan perkataan yang diuji itu ada dalam bahagian pemahaman ataupun bahagian novel ataupun bahagian petikan sastra, petikan umum, pelajar tak boleh salin daripada mana-mana bahagian. Pelajar mesti membina ayat sendiri. Ini penting ya. So pelajar-pelajar harus membina ayat anda sendiri. Secara kebetulannya sekiranya ayat yang anda buat itu ada dalam mana-mana bahagian lain, kebarangkalian yang tinggi anda akan kehilangan markah. Maka pelajar harus tahu ayat yang anda bina itu jangan ada dalam petikan. Okay? Dan tak boleh salin daripada petikannya. Yang ini merupakan bahan, yang ini merupakan sumber bahan tersebut, penggubalan, dan ini merupakan markahnya. Biasanya soalan bahagian A ni, iaitu soalan bahagian morfologi, pelajar-pelajar diuji dengan bilangan markah yang agak tinggi ya, sekurang-kurangnya 4, 6, 8 dan sebagainya. Oleh sebab itu pelajar-pelajar harus tahu pelajar-pelajar harus tahu bahawa apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita lakukan itu mesti berdasarkan apa? Mesti berdasarkan logik. Mesti berdasarkan logik. Apabila jawapan kita berdasarkan logik, maka kita boleh menjawablah. Setakat ini pelajar-pelajar ada soalan nak tanya saya? Ada tak soalan nak tanya saya setakat ini? Setakat ini okey? Untuk bahagian ini, bahagian A ada soalan tak setakat ini? Dari segi fizikal soalan tak ada masalah kan? Okey, cuma pelajar-pelajar harus tahu bagaimanakah cara kita mengenal pasti kata kerja, kata nama dan sebagainya. Ada beberapa tip yang perlu dikongsikan kepada pelajar. Cikgu kongsikan beberapa tip lah, cikgu tunjukkan beberapa tip lah. Contohnya, okey, cara mengenal pasti kata nama contohnya. Cara mengenal pasti kata nama. Cara kita mengenal pasti kata nama ni banyak. Cikgu tunjukkan beberapa cara. Pertama, kata nama hadir selepas kata kerja transitif. Sebagai contoh, mari kita lihat contohnya. Contoh, Ali sedang membaca buku di bilik. Nampak? Okey. Baik. Dalam ayat ini kita tahu bahawa ini kata kerja transitif. Okey, ini ialah kata kerja transitif. Apabila yang ini ialah kata kerja transitif, maka yang di belakang ini ialah kata nama, iaitu objeknya. Inilah namakan sebagai kata nama. Okey, kata nama. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajar-pelajar harus tahu. Okey, ingat ya. Yang kedua, kata nama hadir selepas kata sendi nama. Selepas kata sendi nama. Contoh kita guna ayat yang sama. Contohnya Ali membaca buku di bilik. Ali membaca buku di bilik. Dalam ayat ini, di ialah kata sendi nama. Ingat ya, di ialah kata sendi nama. Maka selepas kata sendi nama, mesti diikuti kata nama. Okey, biasanya diikuti kata nama. Maka ini dinamakan sebagai kata nama. Ini kena tahulah. Alright, seterusnya pelajar-pelajar juga harus tahu kata nama hadir. Cikgu berikan 3 contoh lah, cukup sebab kita ada pelbagai jenis kata kan. Kata nama hadir selepas kata pemberi ialah. Kata pemberi ialah. Contoh. Kata lelaki itu ialah guru besar saya. Nampak? Lelaki itu ialah guru besar saya. Dalam ayat ini kita ada kata pemberi. Okey, inilah kata pemberi. Alright, inilah kata pemberi. Selepas kata pemberi mesti ada kata nama. Maka guru besar ialah kata nama. Okey, guru besar ialah kata nama. So pelajar-pelajar harus tahu bagaimanakah cara untuk mengenal pasti kata nama.
Okey, baik. Saya akan screenshot ini dan hantar kepada Cikgu Aniza. Cikgu Aniza bolehlah menghantarnya kepada murid-murid untuk dijadikan sebagai nota. Boleh Cikgu ya? Baik. Tawina ada angkat tangan tadi, ada soalan ke nak tanya saya? Kalau tidak, Cikgu tanya di sini. Baik, di sini mari kita lihat. Boleh tak beritahu saya di manakah kata nama? Di manakah kata nama? Dan sebelum itu, boleh tak seorang pelajar bantu saya baca? Siapa yang nak bantu saya baca ni? Okey, ada siapa-siapa nak bantu saya baca cepat sikit? Ada siapa-siapa nak bantu saya baca? Ada? Cikgu, saya baca. Alright, Ernest, silakan. Baca petikan di bawah dengan teliti dan Tak payah, baca petikan saja. Tak payah baca arahan. Penekanan inovasi dalam kalangan murid pendidikan khas dapat menambah baik saksian diri dan kualiti kehidupan serta memudahkan pengurusan aktiviti harian murid. Jika diberi pendedahan yang tepat, mereka mampu bersaing dengan rakan murid yang normal. Inovasi berkaitan dengan persekitaran sekolah bukan sahaja memudahkan pengurusan dan meringankan beban pendidikan sepanjang proses pembelajaran di sekolah, malah dapat mewujudkan persekitaran yang mesra kepada murid kelainan upaya ini. Hal ini akan dapat melahirkan murid yang sentiasa berfikir dan berani menghadapi cabaran. Okey, bagus. Tadi cikgu dah bagi tahu 3 formula untuk mencari kata nama. Siapa boleh beritahu saya? Di manakah kata nama? Pertama, cikgu beritahu tadi bahawa kata nama hadir selepas kata kerja transitif. Betul? Maka memudahkan ialah kata kerja transitif. Inilah KKT. KKT. Kemudian, okey, ini pun ada memudahkan. Kemudian kita ada perkataan melahirkan. Ini juga merupakan KKT. Okey, ini juga merupakan KKT. So apabila kita tahu ini KKT, perkataan-perkataan ini ialah KKT. Sebab belakangnya ada apa? Belakangnya ada objek. Apabila ada objek, bermakna kalau kita nak cari kata nama, maka kita tahu bahawa perkataan itu merupakan jawabannya. Perkataan yang ada di belakang kata nama, di belakang kata kerja transitif merupakan jawapannya. Pengurusan, murid, cabaran. Cikgu beri contoh. Yang kedua, cikgu ada beritahu. Jika murid mencari kata sendi nama, iaitu dengan ialah kata sendi nama. Okey, dalam ialah kata sendi nama. Okey, kemudian yang ini juga ada dengan kata sendi nama. Alright. Kemudian di ialah kata sendi nama. Ada di tak di sini? Ada di ke di sini? Di kata sendi nama. Yes, ada. Kemudian ada lagi tak kata sendi nama? Alright, kita cari beberapa yang penting. Maka kita tahu selepas kata sendi nama, dia ada kata nama. Maka kata namanya di mana? Kata namanya ada dalam bentuk kalangan, persekitaran, kemudian sekolah. Semua inilah kata sendi nama. Nampak tak? Ini rakan juga kata sendi nama. Alright, so ini merupakan salah satu cara lah pelajar mengenal pasti kata nama. Oleh sebab itu kita mesti mengenal pasti 4 kata yang utama, iaitu kata nama, kata sendi nama, kata kerja dan kata adjektif mesti diketahui oleh pelajar. Sekiranya pelajar tahu, pelajar pasti boleh jawab. Itu caranya kita mengenal pasti kata sendi nama. Okey? So far okey, boleh jawab? So far faham tak? Kalau faham, sila berikan good kepada saya. Bagaimana pelajar-pelajar fahamlah. Itu baru berkaitan dengan kata nama. Kata nama ni ada pelbagai lagi. Ada lebih kurang 10 cara untuk mengenal pasti kata nama. Mungkin pada masa depan kalau ada rezeki kita boleh kembangkan lebih lanjut, dan untuk pengetahuan murid juga, okey, untuk pengetahuan murid juga pada 20 tak salah saya pada 21 hari bulan ni, okey, pada 21 hari bulan ni ada satu bengkel berkaitan dengan morfologi yang akan diadakan. Pelajar-pelajar boleh menyertai bengkel ini
secara orang kata pilihan lah. Okey, secara orang kata secara pilihan, pelajar-pelajar harus tahu bagaimanakah cara untuk menduduki bengkel morfologi. Sebenarnya membantu pelajar lah. Sekiranya pelajar-pelajar berminat, pelajar-pelajar boleh merujuk pada iklan yang akan saya sampaikan. Kerana bengkel morfologi ini sememangnya banyak membantu pelajar jika mahu mendalami morfologi secara mendalam, ya. Sebab dalam bengkel selama 1.5 jam hingga 2 jam itu, cikgu akan membincangkan secara mendalam, ya. Cikgu akan bincangkan secara mendalam berkaitan dengan morfologi, berkaitan dengan teknik-teknik, dan cikgu juga telah menerbitkan buku berkaitan dengan morfologi. Pelajar-pelajar boleh membeli buku ini, ya. Pelajar-pelajar boleh membeli buku ini jika berminat, kerana dalam buku ini ada lebih 100. Okey, dalam buku ini ada lebih 100 latihan, sebenarnya sebanyak 123 latihan, ya. Sebanyak 123 latihan yang telah saya masukkan dalam buku ini. Buku ini terbitan saya, dan di situ ada 123 set soalan morfologi. Pelajar boleh cuba dan melibatkan semua tema yang ada dalam buku teks, ya. Okey, dan modul morfologi ini juga akan dibincangkan dalam satu perkongsian ilmu, iaitu program daripada Titisan Ilmu Taburan Budi, ya. Okey. Bengkel berkaitan dengan Titisan Ilmu Taburan Budi ini merupakan bengkel yang agak boleh membantu pelajar lah, sekiranya pelajar berminat untuk menyertainya. Sebab saya hanya saya hanya mampu untuk memperkenalkan sahaja. Pelajar yang berminat nanti, pelajar bolehlah merujuk kepada pegawai ataupun kepada pihak penganjur lah. Cikgu kongsikan iklannya. Pelajar-pelajar boleh screenshot jika pelajar berminat untuk join. Harganya RM30 saja. Pelajar boleh screenshot yang ini. Pelajar boleh menghubungi Puan Ashikin untuk menyertai program ini. Okay? Dan saya juga, pelajar akan mendapat buku ini secara percuma lah sekiranya menyertai program ini, ya. Saya akan hantar iklan ini kepada Cikgu Aniza. Cikgu Aniza bolehlah share kepada murid. Murid bolehlah membuat pendaftaran nanti. Baik, untuk bahagian seterusnya, mari kita lihat. Cikgu nak kongsikan. Sebelum itu, cikgu nak kongsikan. Tadi cikgu kongsi tentang kata nama. Sekarang cikgu nak kongsi tentang kata kerja pula. Nak kenal pasti kata kerja. Kata kerja dia ada dua jenis, ya, kena tahu, ya. Kata kerja dia ada dua jenis, iaitu kata kerja transitif. Okey, kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Okey, kata kerja tak transitif. Okey, kena tahu. Apa bezanya? Transitif bermaksud boleh diubah. Okey, boleh diubah, tetapi tak transitif bermakna tidak boleh diubah, tidak dapat ditransformasi. Bermakna yang pertama ada objek, okey, yang pertama ialah ada objek selepas selepas kata kerja, kemudian dia boleh dipasifkan. Boleh dipasif ataupun aktifkan. Okey, dipasifkan ataupun diaktifkan. Ini bergantung pada soalan itu, bergantung pada ayat. Tetapi kalau tak transitif pula, dia pertama dia tidak ada objek. Tidak ada objek selepas kata kerja, tetapi okey, boleh ada pelengkap. Okey, boleh ada pelengkap. Kemudian dia tidak dapat dipasifkan. Tidak dapat dipasifkan. Sebagai contoh, ya, Ali, cikgu tunjuk di sini, ya, warnanya warna hitam. Okey, Ali menghadiahi ibu sebatang pen. Okey, Ali menghadiahi ibu sebatang pen. Maka menghadiahi di sini ialah kata kerja transitif kerana pertama dia ada objek di belakang kata kerja, iaitu ibu. Ibu ialah objek. Okey, kalau yang kedua pula, mari kita lihat contoh kedua seperti Ali ingin menjadi guru. Nampak? Ali ingin menjadi guru. Ada yang kata ayat ini ialah ayat transitif, tetapi dia bukan transitif.
dinamakan sebagai tak transitif. Kenapa? Pertama, ayat ini tidak dapat dipasifkan. Okey, dia tidak dapat dipasifkan. Yang pertama. So, tak boleh kata guru ingin dijadi oleh ahli. Tak boleh. Tak ada soalan seperti, tak ada ayat jawapan seperti ini. Okey? So, pelajar kena tahu. Yang kedua, kita harus tahu bahawa kata kerja ini dia boleh menjadi, dia ada apa? Dia ada pelengkap sahaja. Pelengkap sahaja. Dia hanya menjadi pelengkap kepada kata kerja tak transitif sahaja. So inilah KKTT. Ini kadang-kadang mengelirukan pelajar. So pelajar-pelajar nak tahu kata kerja itu boleh dipasifkan ke tidak boleh dipasifkan. Kalau dia boleh dipasifkan ataupun boleh diaktifkan, maka dialah kata kerja transitif. Kalau perkataan itu tidak boleh dipasifkan, maka dia menjadi kata kerja tak transitif. Ada juga perkataan yang tidak berimbuhan. Contoh, Ali sedang berehat. Nampak? Berehat tu. Perkataan tu boleh hadir pada perkataan hujung tanpa apa-apa objek di belakang. Dan boleh juga dia menjadi begini. Ali sedang berehat di bilik. Okey. Apabila ada perkataan di bilik tu, banyak anggap benda ini ialah objek. Salah, dia bukan objek. Dia bukan objek ya. Dia bukan apa? Dia bukan objek, dia keterangan. Menjadi apa? Menjadi pelengkapnya sahaja, melengkapkan sahaja. Dan tanpa di bilik pun Ali sedang berehat tu masih betul sebenarnya. Itu cara kita membezakan kata kerja transitif dengan kata kerja tak transitif. Okey ya. Kadang-kadang pelajar-pelajar kena tahu apa itu kata kerja transitif dan apa itu kata kerja tak transitif. Ada perkataan yang boleh ada dua fungsi. Boleh jadi transitif, boleh menjadi tak transitif bergantung pada ayat. Dalam petikan, sekiranya perkataan itu tak transitif, tetapi anda membina ayat itu sebagai ayat transitif, bermakna anda sudah salah. Jika yang diuji itu ialah ayat kata kerja transitif. Okey? So kita harus beri, kalau transitif, kita berikan transitif sahaja. Baik. Pertama, saya nak tanya kamu. Perkataan menambah baik. Okey, perkataan menambah baik. Ini KKT atau KKTT? Boleh tak dipasifkan? Cuba jawab. KKT atau KKTT? Kalau KKT, satu T saja bermakna dia boleh dipasifkan. Kalau KKTT, dia tidak boleh dipasifkan. So, yang mana betul? Boleh siapa jawab? Saya nak pelajar buka mic dan jawab. Pernah menambah baik ini, boleh dah dipasifkan? Okey, Sherwin kata KKT. Tanya. Yang kedua, memudahkan. Cikgu dah bincang, inilah KKT. Kemudian diberi. Diberi ini, KKT ke KKTT? Boleh beritahu saya, diberi. KKT ke KKTT? Diberi. Boleh jawab? Murid-murid. Yu Chen, kenapa KKTT? Ini ialah ayat bentuk pasif. Apabila bentuk pasif atau aktif, dia mestilah KKT. Ini ialah KKT. Alright, cikgu guna warna merah. Yang ini menambah baik ialah KKT. Yang ini ialah KKT. Yang ini juga merupakan KKT. Bagaimana pula dengan perkataan bersaing? Bersaing. Bersaing ialah KKTT. Kan? Kemudian dia berkaitan. Berkaitan. Imbuhan ber biasanya ialah kata kerja. Mem juga kata kerja. Maka berkaitan ini KK apa? KKTT. Kemudian ini kita ada memudahkan. Memudahkan dengan atas sama kan? Maka dia semestinya ialah KKT. Kemudian meringankan. Apa benda meringankan? Diringankan. Cuba pasifkan, dia jadi diringankan. So beban ialah objek. So beban diringankan. Betul? So inilah KKT. Kemudian kita lihat di sini ya. Berkaitan dengan mewujudkan. Nampak? Ini juga merupakan KKT. Kemudian kita ada perkataan
seperti melahirkan. Melahirkan juga merupakan KKT. Kemudian kita ada berfikir. Nampak? Berfikir tak ada objek di belakang. Tapi dia berfikirlah kata kerja. Kata kerja tak transitif. Menghadapi. Kita tahulah menghadapi ialah kata kerja transitif. Kerana dia boleh dipasifkan jadi dihadapi. Nampak? Berfikir tak boleh jadi difikir. Sebab dia bukan Kalau memikirkan, barulah difikirkan. Okey, oleh sebab itu pelajar-pelajar harus tahu. Pertama, ayat itu dapat dipasifkan ataupun tidak. Kalau dapat dipasifkan, maka ayat itu ialah perkataan itu ialah kata kerja transitif. Kalau tak dapat dipasifkan dan di belakangnya hanya ada kata sendi nama biasanya, contohnya belakangnya ada kata sendi nama. KKTT. Biasanya ada perkataan seperti kata sendi nama. Kalau dia ada kata sendi nama, contohnya nampak dengan. Kemudian ni dia punya kata kerja transitif. Tak transitif. Bersaing dengan. Nampak? Okey. Kemudian kita ada lagi KKTT. Berfikir. Alright. Dan biasanya dia akan ada apa? Biasanya dia akan ada kata sendi nama di belakang. Okey. Dia ada berkata sendi nama di belakang. Barulah kita tahu. Okey, oleh sebab itu pelajar-pelajar mesti tahu perbezaan KKTT dan KKT. Alright. Baik, itulah berkaitan dengan kata kerja. Tapi berkaitan dengan kata adjektif macam mana? So pelajar-pelajar kena tahu juga kata adjektif ya. Saya cuba hantar nota ini kepada Cikgu Aniza. Dah hantar dah. Okey, kita akan teruskan dengan bahan yang seterusnya berkaitan dengan kata adjektif pula. Cara mengenal pasti kata adjektif. Mari kita lihat ya. Ini senang. Cara mengenal pasti kata adjektif. Cara mengenal pasti kata adjektif ini mudah. Pertama, kata adjektif menerangkan sifat sesuatu benda. Menerangkan sifat sesuatu benda. Contoh, Ali lelaki yang kacak. Maka kacak ialah kata kerjanya, kata adjektifnya. Yang kedua, kata adjektif boleh menerima kata penguat. Kata penguat menjadikannya lebih kuat maknanya. B, contohnya Ali lelaki yang sangat kacak. Nombor 3. Okey, nombor 3. Kata adjektif boleh menerima kata bantu. Okey, boleh menerima kata bantu. Contoh, ibu saya sudah sihat daripada penyakit itu. Okey, ataupun penyakit asma contohnya. Maka di sini kita tahu bahawa kata adjektif dia boleh hadir bersama-sama dengan kata bantu bersama kata penguat. Ada 2 saja. Dan dia juga boleh hadir di belakang yang. Kalau ada apa-apa perkataan yang boleh diikuti yang, biasanya dia adjektif juga. Yang kacak, yang tinggi, yang rajin, yang lembab, mungkin nampak, yang cantik, yang hodoh, maka dia biasanya akan ada yang. Itu cara kita mengenal pasti kata adjektif. Nampak? Okey, dia menerangkan sesuatu sifat. Biasanya kalau dia menerangkannya, dia biasanya perkataan yang di depan. Yang apa? Yang rajin. Okey, yang malas. Okey, yang gigih, yang hebat. Okey, semua itu menerangkan sifat. Ada berapa jenis? So murid-murid harus tahu harus 9 jenis kata adjektif. Okey. So murid harus mengetahui 9 jenis kata adjektif. Ini sangat penting. Sekiranya pelajar tak tahu, lama-lama pelajar pasti tidak akan menjawabnya dengan baik. Boleh tak beritahu saya, apakah 9 jenis kata adjektif tersebut? Kalau pelajar-pelajar mampu memberikannya, sememangnya hebat. Okey, pelajar-pelajar boleh menerangkan kata adjektif dengan tepat. Sekiranya pelajar mahu
bermakna pelajar-pelajar harus mengetahui 9 jenis kata adjektif. Okey, 9 jenis kata adjektif tersebut ialah kata adjektif berkaitan dengan sifatan atau keadaan, warna, ukuran, bentuk, waktu, jarak, distance, cara, perasaan, panca indera. Semua itu ialah kata adjektif. Ada 9 jenis yang perlu diketahui oleh pelajar. Okey, dan nota ini cikgu akan kongsikan kepada Cikgu Arniza agar Cikgu Arniza dapat mengongsikannya kepada murid. Jom kita lihat petikan kita pada hari ini. Saya biasanya begini ya, Cikgu Arniza. Kalau petikan itu menerangkan hanya meminta murid mencari kata adjektif sahaja, saya bukan sahaja akan menggunakannya sebagai soalan kata adjektif. Saya juga akan meminta murid saya untuk membuat kata nama, kata kerja, ataupun apa-apa saja kata yang sesuai supaya mereka memahami setiap bahagian dalam morfologi tersebut. Saya mempelbagaikan bahan. Contohnya soalan ini, dia meminta pelajar mencari kata kerja dan kata adjektif. Saya juga akan meminta murid saya mencari kata nama, kata sendi, kata arah, kata bantu supaya murid-murid tahu. Pelbagai jenis soalan boleh dijawab. So di sini ada kata adjektif. Cikgu dah beritahu tadi. Di sini. Alright, tadi ada 3 jenis kata adjektif yang telah cikgu sampaikan. Satu lagi ini ya, ada 3. Ada pertama yang ini, yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini. Menerima kata bantu. Satu lagi kata adjektif yang perlu kita tahu ialah pelajar-pelajar harus tahu ya, yang keempat. Okey. Yang keempat ialah kata adjektif boleh menerima, okey, menerima kata kerja tak transitif. Tak transitif. Contoh tak transitif. Alright. Contohnya. Okey, kita lihat di sini ya. Contoh, Ali ingin menjadi cemerlang ataupun orang kata ingin belajar ataupun ingin orang kata Ali tidur nyenyak contohnya. Ali tidur nyenyak. Ali tidur nyenyak di bilik contohnya. Okey. Dalam ayat ini tidur ialah kata kerja tak transitif. Sebab dia tak boleh dipasifkan. Okey, dalam ayat ini nyenyak dia ialah apa? Nyenyak di sini ialah kata adjektif. So kita kena tahulah ada 4 jenis ataupun 4 perkara yang boleh kita tahu tentang kata adjektif. So pelajar-pelajar harus mempunyai maklumat tentangnya. Jom kita lihat pada soalan kita pada hari ini. Boleh beritahu saya di manakah kata adjektifnya? Okey. Pertama, kata adjektif. Boleh beritahu saya? Yes, berani. Lagi? Normal, sebab ada yang kan? Normal. Tepat. Okey. Tepat. Ada lagi tak? Ada lagi? Mesra. Ada mesra tak? Mesra. Yang mesra. Nampak ada yang di depan. Yes. Khas. Ada khas ke? Mana ada khas? Tak nampak pun perkataan khas tu di mana? Ada ke? Oh, pendidikan khas. Okey, ada. Okey, khas. Khas ni adakah adjektif? Bolehkah jadi paling khas ataupun sangat khas? Tak boleh. Khas inilah kata nama. Pendidikan khas ialah kata nama. Majmuk. Okey? Tak boleh terima. So, Yongsheng, ketanya awak diri awak. Khas boleh tak jadi terkhas, paling khas, sangat khas, boleh tak? Yongzheng? Tak boleh kan? Kalau tak boleh, bermakna kita tak boleh terima sebagai kata adjektif. Nampak tak? Baik di sini pun tak terima juga. Kenapa?
Kenapa baik di sini tak terima? Sebab frasa ini ialah frasa kerja. Dia akan jadi ditambah baik. Dalam konteks ayat, perkataan ini dianggap sebagai kata kerja. Faham, Yongzhen? Faham tak, Tia Sherwin? Okey. So di sini tak boleh terima. Walaupun ada baik, tetapi baik di sini, dia bukan hidup sendiri, dia bukan berdiri sendiri. Dia harus dapat menambah baik. Tapi di sini bila pasif dia kata, sasia diri dan kualiti kehidupan dapat ditambah baik. Nampak tak? So menambah baik, ditambah baik sudah menjadi frasa kerja. Maka pelajar jangan sesuka hati. Nampak tak? Oleh sebab itu, pelajar mesti berhati-hati. Maka di sini kata kerjanya ada 4, iaitu adjektif ada 4, iaitu tepat, normal, mesra, berani. Okey, semua itu ialah kata adjektif yang perlu dikuasai oleh pelajar. Okey, ada soalan nak tanya saya setakat ini? Kita dah masuk lebih kurang 45 minit, dah 40 minit dah untuk bahagian ini, tapi okey, kita kena tahulah apa yang perlu tahu, apa yang perlu diketahui, apa yang tak perlu diketahui, ada banyak lagi lah sebenarnya. Okey, mungkin dalam bengkel morfologi itu dapat juga terangkan lebih jelas lagi dari segi pembentukan kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata sendi nama dan sebagainya. Okey, so kita berhentilah di sini untuk bahagian morfologi. Kemudian dari segi bina ayatnya macam mana? Cikgu dah tahu perkataan tu, nak bina ayat tu macam mana cikgu? Kena tahu bina ayat. Cara kita bina ayat, contohnya perkataan itu, kata kerja ialah memudahkan. Kita tahu tadi ada memudahkan. Maka kita tulis sini, kata kerja. Pertama, memudahkan. Baru kita bina ayat. Okey, ibu memudahkan kerja ayah dengan cara membantunya di pejabat. Yang kedua, kata kerjanya seperti melaporkan. Okey, kalau ayat contohnya ibu melaporkan kejadian itu kepada pihak polis. Maka kita harus buat apa? Kita harus menggariskan perkataan ini. Jika pelajar buat begitu, pelajar akan dapat berapa markah? Ini 1 markah, ini 1 markah. Ini 1 markah, yang ini 1 markah. Itu caranya pelajar mendapat markah. Senaraikan ada 1 markah. Bina ayat ada 1 markah, dan ayat yang anda bina itu, perkataan itu juga baiklah dibuat apa? Baiklah digariskan juga. So jangan buat kesilapan. Okey ya. Alright, setakat ini faham murid-murid? Ada soalan nak tanya cikgu? Setakat ini okey? Ada soalan nak tanya cikgu? Okey tak? Okey ya, boleh ya. Alright, kalau tak ada soalan, tahniah saya ucapkan, dan terima kasih juga diucapkan kepada murid-murid kerana masih lagi setia, masih lagi memberikan ruang kepada saya untuk berkongsi. Jom kita masuk pada bahagian yang kedua. Bahagian kedua ini lebih mencabar, iaitu bahagian kedua dinamakan sebagai sintaksis. Bermacam-macam soalan boleh keluar dalam peperiksaan. Sintaksis pelajar sewaktu tingkatan 1 untuk slot sekolah menengah, tetapi pelajar-pelajar harus tahu apakah soalan yang boleh keluar. Skop itemnya terlalu luas. Boleh keluar susunan ayat, boleh keluar susunan ayat, boleh keluar binaan ayat, ragam ayat, subjek predikat, pola ayat, susunan biasa, songsang, aktif, pasif, cakap ajuk, cakap pindah, dan macam-macam lagi. Gabungkan ayat, pisahkan ayat. Soalan terdapat dalam petikan dan mengikuti tema, bermakna satu petikan akan diberikan kepada pelajar. Biasanya panjang petikan itu antara 50 hingga 80 patah perkataan, dan jumlah soalan bergantung pada arahan. Dan jumlah markah pun tidak tetap, bergantung pada soalan. Dan skemanya berbentuk analitik. Apakah maksud analitik? Bermakna jawapannya sudah tetap.
Tidak boleh diubah lagi. Kalau morfologi soalan pertama tu jawapannya dalam bentuk holistik. Bermakna apa-apa jawapan yang dirasakan sesuai, tepat, boleh digunakan. Okay, so pelajar-pelajar harus tahu. Apakah yang dipelajari sewaktu di 4 dan di 5 akan diuji dalam peperiksaan. Dalam DSKP, sama ada kata tunggal, kata majmuk, kata terbitan, akronim, okay, semua itu akan dipelajari sewaktu di 4 dan di 5. Dan pada masa yang sama, pelajar-pelajar harus tahu kata nama, kata kerja, kata adjektif, golongan kata, laras bahasanya, dan semuanya itu merupakan apa? Merupakan asas kepada sintaksis. Okey, ya. Kita mesti kaji DSKP dan kuasai SP. Baru kita dapat mengetahui apakah jenis ayat. Kalau kita lihat tingkatan 4, pelajar-pelajar belajar berkaitan dengan apa? Pelajar-pelajar belajar berkaitan dengan jenis-jenis frasa. Dan tingkatan 5 dikombinkan sekali menjadi frasa. Ayat kali tingkatan 4 kita belajar berkaitan dengan ayat dasar dan ayat tunggal. Kemudian berkaitan dengan, maka pelajar mempelajari laras bahasanya. Okey, berkaitan dengan jenis-jenis ayat. Kenal pasti kepelbagaian arasnya, subjek predikat, ayat biasa, ayat songsang, penyata dan ayat tanya, perintah, ayat seruan, ayat majmuk, pola ayat, semua itu ada dalam tingkatan 5. Dan apabila tingkatan 4, apabila tingkatan 5, dia sudah menjadi lebih umum, sebenarnya dia keluar ayat terbitan sahaja. Kerana ayat terbitan ini melibatkan apa? Melibatkan ayat bersusunan biasa, songsang, penyata, tanya, majmuk dan sebagainya. Transformasi ayat, aktif, pasif, beragam ayat. Semua ini perlu dikuasai oleh pelajar. Nak ataupun tidak, pelajar-pelajar mesti menguasainya. SKP 5.3 ini. So pelajar-pelajar tak ada pilihan. Pelajar mesti berusaha. Jom kita masuk. Kita lihat ada soalan tak? Soalannya. Boleh keluar soalan seperti ini. Ini sebagai ada dalam item contoh kepada pelajar. Ini arahan bahan. Bermakna ini petikan ini bahan. Kemudian arahan khususnya ialah tukarkan. Arahan khusus bermakna tukar. Bermakna kita harus belajar cara menukarnya. Tukarkan apa? Tugasan kita ialah menyusun ayat biasa yang bergaris kepada ayat tugasan. Dan jawapan kita ialah tanpa mengubah asal. Maksud asalnya tak boleh ubah. Dan dia hanya yang perkataannya apa? Dia hanya melibatkan ayat yang bergaris sahaja. Maka hanya melibatkan yang ini, dan yang ini sahaja. Jawapan-jawapan lain tidak akan diterima. So pelajar harus tahu. Okay? Jawapan-jawapan yang lain tidak akan terima. Pelajar-pelajar harus menerimakan. Alright. Setakat ini ada soalan. Bahannya ini petikan, sumber penggubalan dan ini markahnya. So pelajar-pelajar harus tahu. Dalam soalan ini pelajar diminta menukarkan ayat biasa kepada ayat songsang. Kalau ayat biasa kepada ayat songsang ada 2 jenis. Pelajar-pelajar kena tahu 2 jenis itu. Jenis yang pertama, mari kita lihat jenis pertama. Okey, inilah ayat biasa kepada ayat songsang yang melibatkan apa? Ayat dasar sahaja. Melibatkan ayat dasar saja. Contoh, Ali seorang guru yang baik, contohnya. Maka kita bahagikan subjek dan predikat. Subjek ialah Ali, predikat ialah seorang guru. Maka dia hanya terbalik sahaja. Apabila terbalik, dia akan menjadi apa? Seorang guru yang baik, Ali. Nampak tak? Seorang guru yang baik, Ali. Itu jawapannya. Walaupun jawapannya agak pelik, tetapi itulah jawabannya. Kerana predikatnya di depan, subjeknya di belakang. Maka ini ialah ayat songsang. Dan ini ialah ayat biasa. Kemudian pelajar-pelajar juga harus tahu. Dalam ayat biasa kepada ayat songsang juga akan ada berapa jenis? 2 jenis ya. Satu lagi jenis yang agak panjang dinamakan sebagai ayat tunggal atau ayat majmuk. Kita lihat di sini.
Contoh, Ali berehat di bilik. Walaupun nampak panjang, tetapi kita harus tahu bahawa subjek ialah Ali. Nombor 1 kita buat satu label number 1. Number 1 mesti ada subjek. Berehat ialah predikat number 2. Di bilik ialah keterangan. Keterangannya number 3. Dan apabila kita sudah tahu 1, 2, 3, susunan 3, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 3, 1 dan 2, 1, 4 semuanya diterima seperti biasa sebagai jawapan ayat bersusunan songsang. Okey, boleh tak seorang pelajar bacakan semua susunan ini kepada saya untuk ayat ini? Boleh seorang baca untuk saya? Boleh seorang baca untuk saya? Di bilik berehat. Ya, cikgu. Ya, teruskan. Di bilik berehat Ali. Betul. Di bilik Ali berehat. Betul. Berehat di bilik Ali. Betul. Berehat Ali di bilik. Ini ialah 213 typo. Bukan 214. 213. Okey. 213. So pelajar-pelajar harus tahulah. Ini pembahagiannya. Dan cikgu tidak mahu pelajar-pelajar membuat kesilapan. Ini antara satu contoh dalam ayat bersusunan biasa kepada bersusunan songsang. Ini baru satu contoh. Contohnya di sini. Bidang keusahawanan subjek wajar diterokai oleh golongan remaja predikat. So jawapan seperti ini hanya ada satu jawapan saja, iaitu subjek dan predikat terbalik. Apabila terbalik, dia akan jadi P dan S. Bagi ayat yang pertama, itu sahaja. Remaja yang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi, subjek, juga boleh menceburi bidang tersebut, ialah predikat. Ini subjek dan predikat. So soalan yang kedua juga sama, iaitu predikat dan subjek. Baru betul. Dan soalan yang ketiga pula, mari kita lihat. Ibu bapa subjek perlu memberikan sokongan kepada anak-anak yang berminat. Ini ialah predikat. Dalam bidang ini, kata keterangan. Kenapa keterangan? Okey, kenapa keterangan? Sebab ini ada kata kerja apa? Kata sendi nama. Biasanya dia ada kata sendi nama membentuk keterangan. Maka dia akan jadi dalam bidang ini, ibu bapa perlu memberikan sokongan kepada anak-anak berminat. Nampak tak? Biasanya dalam kita buat begitu kan. Contohnya pada suatu hari, Ali pergi ke pasar. Itu ayat apa? Ayat bersusunan songsang. Apabila ada 1, 2, 3 ini, bermakna dia akan ada jawapan apa? Dia akan ada jawapan, ada 4 jawapan. 3, 2, 1 atau 3, 1, 2 atau 2, 3, 1 atau 2, 1, 3. Ada 4 jawapan boleh diterima bagi soalan yang ketiga. Okey, setakat ini pelajar-pelajar faham tak? Pelajar-pelajar faham tak setakat ini? Faham ya? Okey, cikgu harap pelajar-pelajar faham dan tidak ada soalan. Contohnya, boleh beritahu saya yang ini. Contohnya, di Kuala Lumpur, kejadian itu berlaku. Ini ayat bersusunan biasa ke songsang? Ini ayat biasa ke songsang? Cuba chat, berikan saya jawapannya. Ayat biasa ke songsang? Songsang. Yes, ini ayat songsang. Apakah ayat biasanya? Ayat biasa inilah kejadian itu berlaku di Kuala Lumpur. Ini ialah ayat biasa. Yang ini, siapakah nama kamu? Ini ayat apa? Inilah ayat tanya biasa ke songsang? Ini ayat tanya songsang. Sebab nama kamu ialah subjek.
Subjek mesti kata nama. Okey, nama kamu subjek, siapa predikat. Barulah ayat tanya biasa. Ayat tanya biasa. Faham ah? So pelajar-pelajar jangan buat kesilapan. Sebab apa? Di depannya mesti ada subjek kata nama. Barulah dinamakan sebagai apa? Dinamakan sebagai ayat bersusunan biasa. Kalau ada yang berlainan daripada itu seperti kata sendi nama, kata tanya, maka dia sudah menjadi ayat songsang. Faham tak murid-murid? Jangan kata cikgu tak payung, cikgu dah bagi banyak ilmu ni. Alright, berkaitan dengan sintaksis ini. Okey, satu lagi. Okey, satu lagi. Pada cuti sekolah yang lalu. Okey, pada cuti sekolah yang lalu. Ayah saya ke India. Ini ayat songsang ke biasa? Ayat songsang ke biasa? Ayat songsang. Okey, ayat songsang. Apakah ayat biasanya? Ayat biasanya ialah ayah saya bercuti. Ayah saya ke India pada cuti sekolah yang lalu. Barulah ayat biasa. Okey, itu baru ayat biasa. Kita kena tahu. Dan ayat biasa ini ada ayah saya sebagai subjek, ke India sebagai predikat. Pada cuti sekolah yang lalu ialah keterangan predikat. Okey, keterangan, KT keterangan. Oleh sebab itu dia boleh pindah di depan menjadi 3, 1, 2. Nampak? Ini sepatutnya ialah 1, 2, 3 kan? Maka susunan akan jadi 3, 1, 2. 3, 2, 1 boleh tak? 3, 2, 1 boleh. 3, 2, 1 akan jadi pada cuti sekolah yang lalu ke India, ayah saya. Nampak tak? Ayah saya mesti ada di belakang. Okey, kenapa nombor 1 itu tak boleh ada di depan? Kalau nombor 1 itu ialah subjek ada di depan, ayat itu akan menjadi ayat bersusunan biasa. Okey, ayat itu akan menjadi ayat bersusunan biasa. Faham tak murid-murid? Ini baru berkaitan dengan ayat bersusunan biasa dan ayat bersusunan songsang sahaja. Belum lagi yang ilmu-ilmu lain. Cikgu hanya mampu ajar satu saja. Ayat aktif kepada ayat pasif, ayat penyata kepada ayat tanya dan bermacam-macam lagi akan cikgu ajar apabila cikgu mengadakan bengkel yang berlainan. Okey, baik, untuk bahagian sintaksis itu sajalah yang boleh cikgu kongsikan, dan bahagian yang ketiga yang boleh cikgu kongsikan pada hari ini ialah bahagian penyuntingan. Soalan ketiga dinamakan sebagai soalan penyuntingan. Okey, soalan penyuntingan ni okey, ada Kuganeshwaran dia tanya, cikgu kami tak perlu salin semula ayat yang telah ditukar ke? Untuk soalan apa tu? Untuk soalan apa dibergantung pada soalan? Kalau arahan kata anda tidak perlu salin soalan, bermakna anda tak perlu salin soalan. Kalau soalan kata anda perlu memberikan jawapan lengkap, bermakna perlu ada soalan dan juga jawapan, dan kebanyakannya kamu tidak perlu menyalin soalan. Okey, dan soalan Kuganesh ni saya tak berapa faham. Dia kata, kami tak perlu salin semula ayat yang perlu ditukar ke? Bermakna kamu salin dulu ayat biasa, kemudian tukar kepada ayat songsang. Tak perlu. Tak perlu. Okey, terus masuk jawapan ayat songsang sahaja. Okey, boleh saya teruskan? Alright, boleh saya teruskan? Kita teruskan dengan penyuntingan. Takut nanti tak cukup masa pula. Okey, penyuntingan. Soalan penyuntingan ni mengikut teks. Teks bersambung ataupun teks pelbagai, antaranya dialog, petikan, iklan, kad ucapan dan sebagainya. Panjang teks antara 50 hingga 84 kata akan diberikan kepada pelajar. Jumlah kesalahan pula bergantung pada markah. Biasanya soalan penyuntingan ni satu kesalahan, satu markah sahaja. Jenis kesalahan yang diuji ni ada banyak ya. Antaranya seperti ejaan, imbuhan, tanda baca, istilah, frasa dan macam-macam lagi.
Jumlah markah yang tidak tetap itu kerana sebab bergantung pada kehendak soalan. Bentuk skemanya ialah pemarkahan yang secara analitik, bermakna jawapan itu kalau ada diberikan dalam skema tidak boleh ditukar-tukar lagi. Memang itu saja jawapan yang akan diterima. Perlu dikuasai oleh pelajar. Standard pembelajaran yang perlu dikuasai pula banyaklah. Bermacam-macam lah. Kata tunggal, kata majmuk, kata terbitan, akronim, semua itu perlu dipelajari ya. Laras bahasa, lagi kata ganda dan bermacam-macam lagi yang perlu dikuasai. Jom kita lihat pada satu soalannya. Okey, di sini dia kata ada 6 kesalahan bahasa. Dalam petikan 1 ada 6 kesalahan bahasa. Manakala dalam petikan 2 ada 5 kesalahan bahasa. Betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap petikan anda tidak boleh menyenaraikan. Ini penting ya. Pelajar-pelajar jangan bermain ya. Setiap petikan anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada jumlah kesalahan yang dinyatakan dalam arahan. Bermakna kalau di sini kata 6, kita hanya perlu senaraikan 6. Kalau yang ada 7, ada yang tulis 7, yang ke-7 tidak akan disemak lagi. Jangan nanti pelajar kerugian kalau jawapan kamu ada pada yang ke-7. So pelajar-pelajar kena tahulah ada bermacam-macam soalan yang boleh keluar dalam SPM. Cikgu tunjukkan anda 5 jenis soalan yang popular. Okey, 5 soalan yang popular. Pertama ialah kesalahan kata sendi nama. Kesalahan kata sendi nama ni paling popular lah. Contohnya beg itu dibuat dari kulit buaya. Maka kita harus tukar daripada. Yang kedua, kata sendi nama ni, cikgu berikan contoh ya. Yang contoh kedua, kadang-kadang pelajar-pelajar harus tahu contoh di minggu lepas, satu persembahan unik telah diadakan di Kuala Lumpur. Nampak? Kalau soalan seperti ini, bagaimanakah kita jawab? Kita tidak boleh jawab di kepada pada. Sebab dia ada 2 D. Sebab dia ada 2 D ya, sama ada D di sini dan D di sini. Oleh sebab itu kalau ada 2 D atau 3 D, pelajar harus berhati-hati. Soalan seperti ini pelajar mesti tulis apa? Pelajar mesti tulis di minggu tukar kepada pada minggu. Baru betul. Jangan salah, jangan kata cikgu tak payung. Cikgu dah berikan nasihat kepada kamu. Okey? Kalau petikan itu ada 2 perkataan dari, pelajar harus berhati-hati. Tulis dari kulit buaya tukar kepada daripada kulit buaya. Lebih baik, lebih selamat. Kerana kesalahan bahasa dalam bahagian penyuntingan biasanya merujuk apa? Merujuk frasa. Okey? So pelajar-pelajar harus berhati-hati. Contoh yang seterusnya, cikgu berikan satu lagi contoh. Cikgu bagi 3 contoh cukuplah. Takut nanti masa tak cukup. Takut pula saya. Contoh, saya memberikan beg itu pada ibu. Maka ni salah lah. Kita harus tulis pada ibu tukar kepada, ataupun di sini ya. Pada minggu lepas, saya memberikan beg itu pada ibu. So pada ibu tukar kepada apa? Kepada ibu. Baru betul. Itu cara kita jawab. Kerana kadang-kala dalam soalan ada 2 perkataan yang sama. Kalau kita hanya tulis satu pada tukar kepada pada, yang mana satu yang awak bincangkan? Pada di depan ni ke pada di belakang? Kita tak tahu. Kerana kita tak hantar kita soalan. Oleh sebab itu pelajar harus berhati-hati. Okey, ini baru kesalahan kata sendi nama. Ada soalan nak tanya saya? Setakat ini okey tak? Kalau okey sila berikan good. Adakah terlalu bosan dengan apa yang cikgu sampaikan? Alright. Terima kasih. Sudah 1 jam kita bersidang di sini kan?
Jom kita lihat yang kedua. Frasa kedua ni popular, iaitu yang kedua iaitu perimbangan kata. Contoh yang pertama. Lelaki itu semakin hari makin kacak kerana menggunakan produk kecantikan kulit. Nampak? Yang mana salah? Perimbangan katanya salah, iaitu kita harus tulis hari. Okey, kita kata apa? Kesalahan ialah makin hari makin kacak, tukar kepada makin hari, semakin hari makin kacak, tukar kepada makin hari makin kacak. Ada orang tanya saya, cikgu boleh tak saya tulis semakin hari semakin kacak? Boleh. Semakin hari semakin kacak. Boleh. Tak ada masalah. Ada dua jawapan boleh terima. Ada dua jawapan boleh terima. Tapi kita tak payah tulis dua-dua, tulis satu saja. Kalau nak tulis makin, dua-dua mesti makin. Kalau nak tulis semakin, dua-dua mesti semakin. Dia mesti ada seimbang. Kalau tak seimbang, tak boleh. Okey, ingat ya. Kalau dalam TikTok, dia popular. Tak boleh kan? Okey. B, berkaitan dengan itu. Alright. Ibu saya mudah lupa akan banyak perkara dari sehari ataupun dari sehari ke hari. Dari sehari ke hari pun tak boleh juga. Nampak tak? So di sini dari sehari ke sehari. Okey, dari sehari ke hari tukar kepada dari hari ke hari. Dari hari ke hari atau kita tulis dari sehari ke sehari. Barulah betul. So pelajar-pelajar, kalau nak tulis sehari, kedua-duanya mestilah sehari. Kalau nak tulis hari, kedua-duanya mestilah hari. Faham tak pelajar? Saya harap pelajar-pelajar tidak membuat kesilapan seperti ini. Okey, ini kesalahan dari segi bahasa yang banyak ditulis oleh pelajar. Tak tahu kenapa pelajar-pelajar suka tulis kesilapan seperti ini. Kesalahan yang ketiga. Okey, kesalahan yang tadi kesalahan bahasa, yang ketiga ini ialah tanda baca. Yang ketiga ialah tanda baca. Ni banyak pelajar buat salah tanda baca. Contoh. Okey, contoh perasaan pro barat disuntik. Okey, disuntik dalam diri masyarakat pada zaman prasejarah. Okey, ataupun di sini kata pro-British. Orang British tu mereka banyak menyuntik semangat seperti ini kepada kita. Ingat jawapannya ialah pro-barat ataupun pro-British kepada pro-British. Kerana British kata nama khas. Kalau kata nama khas, dia mesti ada dash. Okey, murid-murid mesti bersemangat anti dadah agar hidup lebih sihat. Okey, mesti anti dadah supaya hidup lebih sihat. Dalam ayat ini, anti dadah salah. Harus tukar kepada anti dadah kerana dadah ialah kata nama am. Okey, kena tahu. Murid melayari internet untuk mencari maklumat. Kesalahannya di mana? Kesalahannya ialah internet mesti tukar kepada I huruf besar. Sebab itulah akronim.
yang ditentukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dalam kata nama khasnya sebagai satu akronim yang penting. Okey, so pelajar-pelajar harus tahu kesalahan dari segi tanda baca ini melibatkan yang huruf besar, huruf kecil, yang melibatkan dekat atau pisah, yang melibatkan kata nama khas yang sepatutnya ditulis dalam huruf besar. So pelajar-pelajar mesti tahu. Kalau pelajar-pelajar buat yang silap, okey, nanti kerugian pula. Mana begini ya? Okey, pelajar akan kerugian pula. Alright. Ada soalan setakat ini nak tanya cikgu? Okey. Setakat ini ada soalan tanya cikgu tak? Tak ada? Kalau tak ada, kita akan terus masuk pada yang keempat. Baik, kita masuk yang keempat. Pelajar-pelajar mesti tahu. Yang keempat, kesalahannya ialah pelajar diuji dari segi kesalahan apa? Kesalahan imbuhan. Kesalahan imbuhan. Okey, yang keempat, kesalahan imbuhan. Ini biasanya dilakukan oleh pelajar. Okey, contoh. Ibu membeli ayah sebungkus nasi lemak. Tak boleh membeli ayah. Okey, nasi lemak. Okey, so dia akan jadi apa? Membeli tukar kepada membelikan. Ingat? Yang kedua, ayah menghadiahkan ibu sebentuk cincin. Tak boleh juga. Sebab menghadiahkan itu mana dia pack ibu, dia hantar kepada orang lain. So menghadiahkan tukar kepada menghadiahi. Yang ketiga. Yang keempat, ibu cuba meyakinkan kami bahawa kerja rumah penting untuk peningkatan kualiti pelajaran. Okey? So di sini yang mana salah? Meyakinkan tukar kepada meyakinkan. Pelajar-pelajar kena tahulah kesalahan-kesalahan seperti ini memang agak biasa. Tapi banyak pelajar yang buat salah. Membeli apa? Membelikan siapa apa. Menghadiahkan apa kepada siapa? Menghadiahi siapa apa. Meyakinkan bukan menyakinkan. Banyak pelajar buat kesalahan seperti itu. Tak tahu kenapa pelajar buat kesalahan seperti itu. Entahlah salah siapa. Pelik saya rasanya. Okey? Ada soalan tanya saya? Ada soalan setakat ini? Baik. Tak ada soalan, kita terus masuk pada yang kelima. Kesalahan yang kelima yang perlu dikuasai oleh pelajar. Ini kita dah bincangkan tadi kesalahan imbuhan, ejaan, tata bahasa. Yang seterusnya ialah kesalahan istilah. Juga selalu dibuat oleh pelajar. Contohnya, murid-murid mestilah belajar dengan bersungguh-sungguh, agar dapat bertarung secara sihat dengan murid lain. Nampak? Perkataan yang bertarung ni salah sebenarnya. Istilah tu sudah salah. Sepatutnya apa? Bersaing baru betul. Bertarung tu kepada bersaing. So kita kena tahulah. Ini kesalahan istilah. Yang kedua, pihak sekolah telah menjalankan kelas insentif.
untuk menambah baik, okey, menambah baik kualiti akademik murid. Maka yang salah di sini ialah insentif, kerana insentif berbentuk wang atau bantuan. Tetapi kalau berbentuk kelas, yang penting ialah intensif berbentuk. Nampak? Intensif berbentuk. Inilah yang perlu diketahui oleh murid dalam kesalahan-kesalahan dalam bahagian penyuntingan. Ada kesalahan istilah yang perlu dikuasai oleh pelajar. Alright, ada soalan setakat ini nak tanya saya? Setakat ini okey tak murid-murid? Setakat ini boleh faham tak? Boleh ya? So pelajar-pelajar, saya akan teruskan dengan perkongsian yang seterusnya. Okey? So pelajar harus tahu ya, kesalahan-kesalahan yang anda pilih itu mestilah kesalahan yang betul-betul menguji kefahaman anda. Macam-macam perkara boleh berlaku. Dan kita sebagai seorang murid harus berhati-hati. Bermacam-macam jenis soalan boleh keluar. Boleh dalam bentuk grafik, bukan grafik, petikan dalam bukan petikan, ucapan dan sebagainya. So kita sebagai murid harus tahu. Alright, kita akan masuk pada bahagian seterusnya, iaitu pada bahagian Bahasa Melayu Standard. Bahasa Melayu Standard merupakan bahagian yang paling mencabar, kata orang. Pada saya, tidaklah mencabar mana pun. Okey? Tidaklah mencabar mana pun. Kenapa tidak mencabar? Kerana kita hanya menukarkan bahan teks klasik atau lama kepada bahasa Melayu moden. Tak susah. Jangan anggap perkara ini susah. Sebab tujuannya murid diperkenalkan dengan bahasa Melayu klasik selain dipupuk dengan kemahiran membaca dan menulis. Dan orang kata bahan diambil daripada buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Apakah teks tersebut yang diambil? Mudah saja. Teks itu diambil daripada Burung Terbang Dipipiskan Lada dan Kepimpinan Melalui Teladan. Okey, Kepimpinan Melalui Teladan. Dan untuk pengetahuan anda, cikgu dan rakan-rakan saya juga telah menerbitkan buku ini untuk membantu murid. Murid-murid boleh membeli buku ini sebagai bantuan. Sebab apa? Buku ini sudah melibatkan kedua-dua bahagian, iaitu bahagian berkaitan dengan Kepimpinan Melalui Teladan dan Burung Terbang Dipipiskan Lada. Form 4 dan Form 5. Semua sudah lengkap. Keseluruhan set dari atas sampai bawah, dari kepala ayat, daripada ayat pertama sampai ayat terakhir telah kami kumpulkan dan jadikan sebagai soalan latihan dan pelajar-pelajar pasti dapat skor. Mudah kan? Pelajar-pelajar hanya boleh mendapatkan buku ini, harganya murah. RM5.90 sahaja. Untuk Form 4, RM5.90 lagi untuk Form 5. Mudah. Boleh beli dalam Shopee saya. Just search dalam Shopee ini bahasa Melayu Standard, pelajar boleh dapat. Okey, ada package yang menarik ya. Ini package yang menarik untuk membantu pelajar. Ini tujuan kami lakukan untuk membantu pelajar lah. Sebagai guru kami tahu pelajar-pelajar menghadapi masalah untuk skor dalam bahagian ini. Maka kami berusaha. Kami terus berusaha untuk membantu anda. Okey, kami terus berusaha untuk membantu anda. Jom kita lihat pada perkongsian yang seterusnya. Kami tahu pelajar-pelajar pasti akan menghadapi masalah seperti ini. Maka kami tulis buku ini untuk membantu anda. Ya, panjang petikan antara 50 hingga 60 perkataan akan diberikan kepada pelajar. Bermakna dalam 50-60 petikan itu, pelajar mungkin akan diuji dengan beberapa soalan. Pelajar-pelajar harus tahu. Yes. Calon tidak perlu mengubah bentuk atau maksud asal dalam petikan atau bahan kepada cakap ajuk kepada cakap pindah. Dia bukan cakap ajuk cakap pindah. Sebab apa? Banyak pelajar tukar kepada cakap ajuk cakap pindah sebab mereka anggap ini soalan ini tekniknya salah.
Sebab cakap aju cakap pindah ialah soalan sintaksis. Itu soalan yang kedua, sintaksis. Jangan buat salah. Calon tidak perlu mengubah bentuk dan maksud asal petikan. Malah, bukan menukar kepada cakap aju cakap pindah. Jika pelajar pernah menukarnya kepada cakap pindah, memang itulah kesilapan. Okey? Pertama, pelajar-pelajar harus tahu 9 peraturan yang perlu dikuasai. Pertama, cakap ajuk tidak ditukar kepada cakap pindah. Sebab dalam dialog, kalau ada dialog, kita kekalkan. Kita tidak mengubah dialog tersebut. Harus faham, kita tidak mengubah dialog tersebut. Yang kedua, susunan ayat dalam petikan perlu dikekalkan. Pelajar-pelajar jangan cuba ubah. Sekiranya pelajar ubah, pelajar akan menghadapi masalah. Okey? So pelajar-pelajar jangan berubah. Susunan ayat dia mesti kekal. Kalau ayat itu ayat songsang, kita kekalkan kepada ayat songsang. Bahasa istana tidak boleh diubah juga. Bilangan ayat yang mesti sama dengan teks. Bermakna sebelum kita tulis jawapan, bilangan ayat dalam soalan mesti sama seperti dalam petikan. Kemudian, tanda baca perlu dikekalkan. Bermakna sebelum kita buat apa-apa, kita mesti mengekalkan tanda baca. Kita kira berapa jumlah kata tanda baca yang ada dalam petikan tersebut. Kemudian kita kekalkannya. Kata ganti nama diri perlu dikekalkan. Kalau hamba, kekalkan hamba. Kalau saya, kekalkan saya. Kalau tuanku, kekalkan tuanku. Itulah sebabnya kata ganti nama diri kita kekalkan. Nama watak dan ejaan tak boleh ubah. Nama tempat tak boleh ubah. Dan jawapannya mesti sama bentuk. Sama bentuk tu macam mana? Kalaulah petikan itu, soalan itu dalam bentuk 3 perenggan, maka jawapan kita juga mestilah 3 perenggan. Kalau jawapan perenggan pertama mula dari tepi, kita ikut jawapan mula dari tepi. Perenggan kedua di dalam, kita masuk di dalam. Kalau jawapannya dalam 1 perenggan, kita kekalkan dalam bentuk 1 perenggan juga. Bermakna jawapan kita mestilah sama bentuk dan strukturnya dengan soalan asal. Inilah kelemahan yang tidak dapat dikuasai oleh murid. Okey? Setakat ini ada soalan nak bertanya kepada saya? Setakat ini ada soalan tak nak bertanya kepada saya? Ada soalan? Jelas setakat ini? Kalau jelas, kita akan masuk 1 per 1. Okey, kita akan masuk 1 per 1. Cikgu tidak mahu pelajar-pelajar ketinggalan dalam hal ini. Okey, jom kita masuk 1 per 1. Okey, kita lihat di sini. Alright, screen share. Kita masuk 1 per 1. Okey, yang pertama, cakap ajuk tidak boleh tukar kepada cakap pindah. Kita lihat di sini. Okey, Tuan Seri Amerta akan dijadikan yang di-Pertuan Betara. Nampak tak dia punya 1, 2, 3 dalam bentuk dialog ini dikekalkan dalam bentuk yang sama. Tetapi pelajar-pelajar harus tahu, okey? Nampak? Gini bahasa Melayu standardnya kita kekalkan. Akan tuan hamba jadikan, bukan akan dijadikan. Okey? Sebab ini dialog, kita jadikannya sebagai yang tepat. Bilangan bilangan tanda bacanya sama tak? Sama. Bahasa istananya ada tak? Ada, kita kekalkan. Kata ganti namanya sama tak? Kata nama khasnya sama tak? Nama watak? Ada. Kata ganti nama sama, tuan hamba. Mesti kekalkan. Alright? Susunan ayat contohnya. Ini prosa kita. Ini petikan kita. Berapa lamanya didengar oleh Parti Gajah Mada?
So Patih Gajah Mada mendengar cerita tidak berapa lama kemudian. Nampak? Yang di belakang kita kekalkan di belakang. Yang di depan kita kekalkan di depan. Maka kita tukar kepada yang ini. So yang ini salah. Yang ini betul. Tidak beberapa lama kemudian didengar oleh Patih Gajah Mada. Barulah betul. So pelajar, jangan buat kesilapan dalam bahasa Melayu standard. Next, kita lihat seterusnya. Perkara yang tidak boleh diubah atau mesti dikekalkan ialah bahasa istana, nama watak, nama tempat, kata ganti nama diri. 4 perkara ini tidak boleh diubah. Malah, pelajar-pelajar juga harus berhati-hati mengenal pasti kata nama dan kata bahasa istana. Bahasa istana seperti tita, daulat, sembah, menghadap, tuanku, patih, semua itu memang ada dalam buku saya dan dalam buku saya di belakangnya pun ada glosari. Senarai bahasa istana yang ada dalam teks yang tidak boleh diubah. Senarai bahasa klasik yang mana yang penting dengan maksudnya yang tepat. Pelajar-pelajar harus tahu. Okey? Jom kita lihat yang seterusnya. Tuan Tun Perak, segala orang Kelang ini menghadap baginda. Ini soalan. Tuan Tun Perak, semua orang Kelang ini menjumpai baginda. Nampak tak? Menjumpai. Dia tukar menghadap kepada menjumpai, maka dia sudah salah. Yang betul ialah Tuan Tun Perak, semua orang Kelang ini menghadap baginda. Kita hanya tukar segala kepada semua yang lebih standard sahaja. Okey ya, soalan ini sebenarnya mudah. Tak banyak perkara yang perlu diubah. Pelajar boleh salin ke semula keseluruhannya dan ubah sedikit sini dan sedikit situ saja. Next, kita lihat di sini. Tuan Tun Perak, semua orang Kelang ini menghadap baginda. Ada nama watak, ada nama tempat, ada bahasa istana, ada kata ganti nama diri. Untuk diri ketiga. Maka kita kekalkan. Ada soalan setakat ini? Ada soalan setakat ini? Kalau tak ada soalan, kita teruskan. Tanda baca perlu dikekalkan dan bilangan ayat juga mestilah sama. Ini penting. Cuba tengok ni. Sedikit salah pun memang tak boleh. Jikalau hamba belum dipecat, koma bukan tanda nokta. That's why dia salah. Ini tanda soal, mesti dikekalkan. Banyak pelajar yang membuat kesilapan, tak tahu kenapa. Aduh, saya rasa sangat penat dan sangat pedih memikirkan perkara ini. Senang saja perkara ini, yang mana perlu dikekalkan, yang mana tak perlu dikekalkan. Yang diubah bagaimana, yang tak diubah bagaimana. Kita hanya menukar sedikit-sedikit saja kepada ayat yang lebih standard. Yang lain kita kekal. Bentuknya, pemarkahannya memang holistik lah. Okay? Jumlah markah tidak tetap bergantung pada kehendak soalan. So arahannya mudah. Dia hanya bertulis baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah dengan teliti, kemudian tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Apa yang perlu dilakukan? Mari kita lihat di sini. Siapa boleh baca nak untuk saya? Boleh baca untuk saya? Boleh tak baca untuk saya? Boleh siapa-siapa baca untuk saya? Boleh saya. Okey. Ini cikgu saya baca. Silakan Yongzeng. Genap 3 kali Seri Amerta berkata itu. Maka barulah disahuti oleh Tun Perak. Katanya, hai Seri Amerta, Tuan hamba dengan pedang Tuan hamba sebira itu juga. Hendaklah baik-baik Tuan hamba periharakan. Jangan diberi berkarat, jangan kemakanan matanya. Akan pekerjaan kami orang pekerja ini, di mana Tuan hamba takut. So, apakah perkara pertama yang perlu kita cari? Apa yang perlu kita lakukan? Pelajar-pelajar, cikgu nak berikan tip kepada kamu. Dalam perkara pertama ini, yang perlu dilakukan oleh pelajar ialah murid mesti mengira apa pertama?
jumlah perenggan. Yang kedua, jumlah ayat. Dan yang ketiga, jumlah tanda baca. Mesti dikira. Kemudian murid mesti mengenal pasti apa? Pertama, kata ganti nama diri. Yang kedua, bahasa istana. Yang ketiga, nama orang atau watak. Yang keempat, nama tempat. Semua ini perlu dikekalkan. Okey, mengenal pasti kata berikut dan kekalkannya. Apa yang perlu dikekalkan? Kita kekalkan perkara-perkara seperti ini. Kata ganti nama diri, bahasa istana, nama watak, ada A ya, watak, dan nama tempat. Mesti kira jumlah perenggan. Berapa perenggan di sini? 1 perenggan. Tulis di sini. Berapa jumlah ayat? Di sini ada, kalau ayat itu nokta kan? 1 ayat, 2 ayat. So di sini kita tulis 2 ayat. So jawapan kita mestilah 2 ayat juga. Jangan suka-suka untuk menulis 3 ayat, 4 ayat. No. Bahaya. Jumlah tanda baca ada berapa? Cuba kira ada berapa tanda baca. Cikgu berikan 3 minit kepada pelajar. Cuba kira, beritahu saya, ada berapa tanda baca? Cuba kira dan beritahu saya. Cuba kira. Ada kata 11, ada kata 10. Yang mana betul? Kena kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Macam mana Sanjana kira 10? Macam mana lah Khairani kira 10? Tak tahulah macam mana nak kira. Nampak tak? Masih ada pelajar yang tak dapat kira lagi. Ini kita kekalkan. Yang kekalkan kita bulatkan. Seperti Sri Amerta, kita kekalkan. Kemudian Tun Perak kita kekalkan. Tuan Hamba Sri Amerta kita kekalkan. Kemudian Tuan Hamba kita kekalkan. Okey, Tuan Hamba kita kekalkan. Kemudian orang bekerja kita kekalkan. Atau ini bukan watak. Kemudian ini Tuan Hamba kita kekalkan. Nampak tak? Apabila kita kekalkan banyak ni, sebenarnya jawapan kita tak banyak dah. Tak banyak. Yang perlu diubah tu tak banyak. Pelajar-pelajar harus tahu. Yang perlu diubah, yang tak perlu diubah. Okey, yang perlu diubah dan yang tak perlu diubah. Okey? Setakat ini, faham? Nampak tak? Apabila kita kenal pasti, yang kita gariskan, kita bulatkan yang mana tak boleh dikekal, yang mana tak boleh diubah, kita jangan ubah. Kita jangan ubah. Okey? So jawapannya akan jadi seperti ini. Kita jadikan seperti ini. Genap 3 hari kali Sri Amerta berkata itu,
maka barulah disahuti oleh Tun Perak. Tukar kepada genap atau cukup. Okay, 3 kali Sri Amirta berkata-kata itu atau berkata-kata demi kemudian typing error atau lalu barulah disahut atau dijawab oleh Tun Perak. Katanya kita kekalkan. Kemudian, hai Sri Amirta, Tuan hamba dengan pedang, Tuan hamba sebilah itu juga hendaklah baik-baik. Tuan hamba peliharakan, jangan diberi bekarat, jangan kemakanan matanya. Maka di sini kita kekalkan, nampak tak? Kita kekalkan apa? Tanda baca kita kekalkan. Nama khas kita kekalkan. Hai tukar kepada wahai, lebih moden. Wahai Sri Amirta, Tuan hamba kita kekalkan. Dengan pedang Tuan hamba, semua ini kita kekalkan. Yang sebilah itu juga hendaklah Tuan hamba peliharakan sebaik-baiknya. Jangan dibiarkan berkarat, jangan dibiarkan tumpul atau habis dimakan matanya. Kemakanan di sini bermaksud dia habis makanlah matanya. Bermaksud tak tumpul lah, tak dia sudah berkarat lah. Ataupun habis dimakan matanya. Apabila mata pisau itu sudah tumpul, bermakna dia sudah tak makan lagi. Okey, ada soalan? Ada soalan setakat ini? So pelajar-pelajar harus tahu ya. Next, akan pekerjaan kami orang bekerja ini di mana Tuan hamba tahu. Nampak tak? Akan ni kita ubahlah namun atau tetapi atau walau bagaimanapun. Tugas tanggungjawab kami orang bekerja bagaimanakah Tuan hamba tahu? Bukan di mana. Kata tanya yang tak sesuai kita ubah. Tak sesuai kita ubah. Barulah kita orang kata mantap kata orang. Okey ya, mantap. Okey, so ni jawapan lengkap kita. Alright, ada soalan berkaitan dengan bahasa Melayu standard. Nak tanya cikgu? Cikgu nak tanya lah pula. Kalau kamu tak tanya cikgu, cikgu tanya kamu pula lah. Boleh tak beritahu saya 4 perkara yang tidak boleh diubah? Cuba jawab. 4 perkara yang tidak boleh diubah. Apakah 4 perkara yang tidak boleh diubah? Sila senaraikan. Oh, nama watak, kata ganti nama, bilangan ayat, tanda baca, nama tempat, bagus. Tahniah, bahasa istana tak boleh diubah, bagus. Tahniah saya ucapkan kepada murid. Kerana pelajar-pelajar seolah-olah sudah faham dengan apa yang telah berlaku dan apa yang sedang berlaku, pelajar-pelajar juga tahu. Tahniah saya ucapkan. Okey, memang tahniahlah. Pelajar-pelajar harus tahu bagaimana kita melihat dan juga mengkaji sesuatu soalan. Okey, bagus. Baik, kita lihat seterusnya pada perkongsian yang seterusnya. Mari kita lihat. Perkongsian yang seterusnya ini berkaitan dengan perenggan jawapan. Bagus. Alright, bagus. Ada pelajar baru hantar. Ingat ya, ada lebih daripada 5 perkara yang perlu dikekalkan. Yang mana perlu dikekalkan, yang mana perlu diubah, jom kita senaraikan. Okey, yang mana kita kekal, yang mana kita ubah. Yang kekal ialah bahasa istana. Yang kekal ialah tanda baca. Yang kekal ialah nama watak. Yang kekal ialah kata ganti nama diri. Okey, kata ganti nama diri. Yang kekal ialah bilangan perenggan. Yang kekal ialah bilangan ayat. Nampak? Ini semua dikekalkan. Okey, bahasa istana, tanda baca, nama watak, nama tempat, okey, nama tempat, semua itu dikekalkan. Yang diubah pula hanya ada berapa? Pertama ialah
ayat tidak gramatis. Okey, ayat yang tidak gramatis kita ubah. Ayat tidak gramatis kita ubah. Yang kedua, kita ubah apa? Kita juga ubah kata penanda wacana. Penanda wacana yang tidak sesuai. Kita juga ubah apa? Kita ubah istilah klasik kepada istilah moden. Itu yang kita ubah. Kita juga ubah dari segi apa? Kita juga ubah dari segi kata tanya yang sesuai. Kita gunakan kata tanya yang sesuai. Okey, dan kita hanya mengubah mengubah frasa yang sesuai. Kalau sesuai kita ubah, tak sesuai kita tak ubah. Bermakna yang tak ubah ni banyak tau. Yang dikekalkan ni banyak. So pelajar-pelajar perlu tahu. Okay, cikgu tak mahu pelajar-pelajar mengambil kesempatan untuk tidak menjawab soalan ini dan akhirnya yang rugi ialah murid, bukan saya. Alright, setakat ini faham tak murid? Setakat ini okey kan? Okey, setakat ini okey kan? Jom kita terus masuk pada bahagian peribahasa. Peribahasa ni kalau nak lihat tingkatan 4, tingkatan 5 ada senarai peribahasa yang mencabar murid. Tetapi ada murid yang tak tahu. Adakah peribahasa itu dia akan diuji daripada buku teks ke mana ke? Pada pandangan saya lah. Okey, pada pandangan saya peribahasa akan diuji bukan sahaja dalam buku teks tiram 4 dan 5 tetapi juga akan diuji dalam buku teks tiram 1, 2, 3 juga sangat penting. Kena pasti. Jom kita lihat buku teks tiram 4, apakah peribahasa yang ada? Banyak ya, lebih daripada 50 peribahasa yang perlu diketahui. Dalam setiap tema, contohnya, cikgu ada nota ni ya, halaman berapa, peribahasanya apa, dengan halaman dalam buku kamus dewan tu, apakah rujukan jawapannya, dan apakah maksud yang diberikan. Tema 1, tema 2, ada banyak tema 3, tema 4, tema 5 tak ada, tema 6 ada, tema 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tak ada, 14 ada, 15 ada, 16 pun ada. So total ada 57 peribahasa. Mungkin lebih. Ini cuma berdasarkan analisis dan nota yang telah saya kaji. Okey, ini baru berkaitan dengan peribahasa dengan 4. Bagaimana pula dengan peribahasa dengan 5? Jom kita lihat. Peribahasa dengan 5 pun banyak. Ada lebih kurang 60 lebih. Ada tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5, tema 6, 7 tak ada, tema 8 banyak, tema 9, tema 11 pun banyak, tema 12 pun banyak, tema 13, 14, 15 dan 16. Okey, bermacam-macam tema ada dalam buku teks yang perlu dikuasai oleh pelajar. Bermacam-macam peribahasa tingkatan 4 dan 5 yang perlu dikuasai oleh pelajar. Cikgu harap pelajar-pelajar akan buka buku teks, cari peribahasanya dan pelajar-pelajar mesti tahu apakah peribahasa yang boleh diuji dan apakah soalan yang boleh diuji. Cikgu senaraikan beberapa soalan yang boleh diuji dalam SPM. Okey, bermakna soalan peribahasa yang boleh diuji. Yang pertama. Okey. Yang pertama, murid diberikan, murid diberi satu perenggan cerita. Kemudian dalam perenggan cerita tersebut dimasukkan beberapa peristiwa. Dimasukkan beberapa peribahasa. Murid boleh diminta untuk A,
menyenaraikan peribahasa dan maksudnya. Dan maksudnya. Yang kedua, menyenaraikan peribahasa. Okey, ini ya, menyenaraikan peribahasa dan memberikan maksudnya. Menyenaraikan peribahasa dan memberikan ayat yang lain dengan peribahasa tersebut. Bermakna kamu dibina untuk membina ayat lah. Dengan membina ayat, ya, bukan memberikan. Membina ayat yang lain dengan menggunakan peribahasa tersebut. Yang ketiga, menyenaraikan peribahasa dan memberikan peribahasa yang berlawanan maksud. Nampak? Berlawanan maksud atau yang sama maksud. Okey, yang sama maksud atau berlawanan maksud. Ini berdasarkan peribahasa yang telah diberikan. Soalan seperti ini boleh keluar. So, pelajar harus berhati-hati. Memang soalan seperti ini penting dan perlu dikuasai oleh pelajar. Satu lagi soalan ialah, okey, satu lagi bahagian ialah, okey, ini baru soalan yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat. Okey, yang kedua. Murid diberi satu bahan berbentuk petikan. Satu bahan berbentuk petikan sama ada artikel, rencana, okey, rencana, cerita, dialog, ucapan dan sebagainya. Okey. Murid harus buat apa? Menyenaraikan peribahasa yang berkaitan dengan situasi, okey, dengan situasi yang terdapat dalam petikan. Ataupun pelajar harus buat apa? Pelajar harus memberikan atau orang kata mengisi tempat kosong dalam petikan dengan menggunakan peribahasa yang sesuai. Okey? Pelajar-pelajar juga boleh diberikan untuk apa? Menyenaraikan peribahasa yang berlawanan atau sama maksud dengan maksud yang diberikan dalam senario dalam petikan. Boleh juga. So, bermacam-macam soalan boleh keluar dalam petikan. Okey? Jom kita lihat satu daripada contohnya. Kalau pelajar-pelajar perhatikan, jom kita lihat satu daripada contohnya. Siapa nak tolong saya baca ni? Siapa nak tolong saya baca? Okey, siapa nak tolong saya baca? Okey, Vaishnavi, silakan Vaishnavi. Cikgu tajuk nak baca ke? Baca juga, semua baca. Dalam di bawah mengandungi beberapa peribahasa, senaraikan dua peribahasa sahaja. Kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Datuk Ismail. Kamal, kawasan perumahan kita akan mengadakan gotong royong pada hari Sabtu ini. Kamu datang ya? Ajak anak-anak sama. Kamal, maaflah Datuk, saya ada hal lain. Datuk Ismail, sebagai penduduk kita mesti saling bekerjasama untuk menjaga kawasan perumahan kita kerana berat sama dipikul, ringin sama dijinjing. Barulah tugas yang dilakukan itu dapat diselesaikan dengan cepat dan terkesan. Kamal, betul. Datuk, saya setuju bahawa kita saling memerlukan seperti awak
dengan tebing dalam hidup bermasyarakat. Tapi kami sekeluarga akan pergi menziarahi kakak saya yang sakit di hospital pada hari Sabtu ini. Suaminya pun baru sahaja meninggal dunia. Datuk Ismail, saya bersimpati atas penderitanya yang ditanggung oleh kakak awak. Sudah jatuh ditimpa tangga. Okey. So di sini kita kena senaraikan dua peribahasa. Nampak tak? Dia nak senaraikan dua peribahasa saja, kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud. So kalau pelajar dah baca petikan tapi tak tahu di mana peribahasa, bermakna pelajar tak dapat senaraikan. Satu, pelajar senaraikan peribahasa kerana berasal dari pikul ringan sama dijinjing. Contohnya seperti au dengan tebing. Okey? Nampak tak? Sudah jatuh ditimpa tangga. Ada tiga peribahasa. Biasanya dia akan ada lebih lah. Selepas kita senaraikan, adakah kita mendapat markah? Selepas itu kita mesti memberikan maksud yang hampir sama. Contoh beras sama dipikul dengan sama dijinjing, bolehlah ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Bagai au dengan tebing, bolehlah kita tulis bagai isi dengan kuku. Sudah jatuh ditimpa tangga, bolehlah kita tulis masuk ke harimau, keluar dari harimau buaya, masuk ke harimau, keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau juga boleh. Nampak? So pelajar kena fikir, apakah peribahasa yang sesuai dengan apakah peribahasa yang hampir-hampir sama maksud dengan peribahasa yang diberikan. Cabaran pertama ialah pelajar-pelajar menghadapi masalah untuk mengenal pasti apakah itu peribahasa. Apakah yang ada dalam petikan itu? Bagaimanakah yang menunjukkan peribahasa? Kalau pelajar banyak buat latihan, boleh jawab. Kalau pelajar tak banyak buat latihan, I'm so sorry, tak dapat jawab. Kadang-kadang pelajar juga akan diberikan petikan seperti ini. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan 3 peribahasa yang sesuai dengan petikan. Ini seolah-olah sama macam format yang lama. Okey, bukan sahaja dalam bentuk petikan, dalam bentuk cerita, grafik dan sebagainya boleh keluar. Pelajar-pelajar jangan lepaskan peluang ini untuk buat banyak latihan. Dan dalam buku modul mesra KSSM saya, pada bahagian belakangnya cikgu sudah senaraikan semua peribahasa dalam buku 3 dan 4, dalam buku 3 dan 5, semua peribahasa dalam buku teks yang ada dalam buku teks 3 dan 5 cikgu masukkan dalam modul mesra KSSM juga. So pelajar-pelajar bolehlah menjawab soalan-soalan tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk jawab soalan peribahasa, tidak ada kerja yang mudah. 3 saja perkara. Pertama, pelajar mesti mengkaji semua peribahasa yang ada dalam buku teks 4 dan 5. Number 1. Yang kedua, senaraikan maksudnya. Cari maksudnya dan fahami maksudnya. Yang ketiga, banyak latihan diperlukan. Latih tubi tidak putus-putus. Setiap hari buat satu latihan ke, seminggu satu latihan ke, terpulanglah pada kemampuan anda. Jangan sebulan buat sekali. Jangan esok peperiksaan, hari ini baru nak buat latihan peperiksaan. Latihan untuk peribahasa. Tak boleh. Tak boleh. Memang tak akan berjaya. Ada jawapan, ada harapan. Pelajar-pelajar, saya berharap pelajar-pelajar akan menguasai peribahasa kerana cabangnya begitu luas, termasuklah simpulan bahasa, perumpamaan, bidalan, peribahasa, pepatah dan sebagainya. Okey, pelajar-pelajar mesti tahu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan simpan di dalam hati. Cikgu kadang-kala memberikan nasihat kepada murid, kadang-kadang tergores hati murid, maafkan saya. Okey, kalau ada imbuhan ke, kesalahan ejaan ke, kesalahan bahasa ke atau kesalahan informasi yang cuba saya berikan juga yang boleh mungkin menimbulkan kekeliruan atau kesilapan, maafkan saya juga. Sama-sama kita belajar.
Dalam proses belajar, kita terus maju ke depan, kita terus belajar. Itu sangat penting. Okey? Saya berharaplah pelajar-pelajar berpuas hati dengan apa-apa ilmu yang telah saya sampaikan pada hari ini. Saya juga berharap agar Cikgu Arniza berpuas hati walaupun sudah bertahun-tahun kita selalu pergi ke Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist, tapi tahun ini kita tidak dapat berjumpa. Tahun lepas pun kita tak dapat berjumpa. Dapat rasanya. Sempat kan rasanya? Rasanya tahun lepas ada pergi sebelum ditutup kan? Ya, tahun lepas sekali. Ya, tahun lepas kita sempat. Tapi tahun ini kita tak sempat. Tapi kita doakan. Mungkin pada hujung tahun nanti apabila keadaan sudah reda, saya akan pergi sekolah lagi sekali untuk membimbing murid-murid dengan harapan murid akan lebih mempunyai semangat untuk belajar. Kadang-kadang pembelajaran dalam talian ni kita tak pasti ya. Di sebalik off microphone, di sebalik off camera ni apa yang dilakukannya. Terbaring di bantal empuk ke, duduk di depan dan dengar dengan teliti ke, kita tak pasti. Ada mungkin on sahaja Zoom tersebut, lepas tu dia pergi ke Kuala Lumpur ke, tak tahu pula. Betul tak Tarmin? Betul tak Sherwin? Okey, tapi tak apalah. Pelajar-pelajar, saya berharap agar pelajar-pelajar berpuas hati dengan apa-apa yang telah saya kongsikan sepanjang 4 slot ini. Hampir orang kata 8 jam lah yang telah saya kongsikan ya. Kertas 1, kertas 2, ketiga-tiga bahagiannya, dan cikgu harap guru-guru dan murid-murid juga berpuas hati. Kalau ada soalan boleh terus bertanya kepada saya. Okey, Cikgu Arniza, kalau tak ada soalan kita boleh buat sedikit kesimpulan dan kita buat orang kata secara kesimpulannya kesemua bahan yang telah saya sampaikan, yang perlu saya sampaikan pun telah saya sampaikan. Dan terpulanglah kepada murid-murid ya, kerana biasanya sekolah akan mengadakan peperiksaan percubaan ataupun ujian bulanan dan sebagainya. Gunakanlah ilmu-ilmu ini untuk menambah keyakinan diri dan akhirnya cikgu berdoa sukses dan kejayaan sentiasa menjadi milik pelajar. Terima kasih Cikgu Arniza atas undangan ini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya bertumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita pasti berjumpa lagi. Betul tak Cikgu Arniza? Ya Cikgu, saya juga nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Tan atas perkongsian yang diberikan semasa bengkel. Sebanyak 4 slot, merangkumi semua kertas 1 dan kertas 2. Semoga perbengkelan ni kita dapat memberi manfaat lah kepada murid, terutamanya calon SPM, agar mereka dapat menjawab soalan dengan baiklah dan akhirnya mereka dapat keputusan yang cemerlang lah dalam bahasa Melayu SPM. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Jumpa lagi pada masa depan. Bye-bye semua. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.